Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa Jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.平安，我们可以来到神的面前。我们知道全部都是神的恩典，得死不得死，都是要好好的敬拜赞美主。所以我们预备我们的心，来我们一起祷告。主，我们感谢你，让我们今天可以来到你面前。我们要好好的敬拜赞美你，我们要来到你面前，因为你是配得我们的敬拜，配得我们的赞美，配得我们的一切。主啊，我们要在天上的敬拜，我们要在天上的赞美。求你降下你的能力，赐给我们每一个人，与我们同在吧，主圣灵，我们把一切交给你。祷告奉主耶稣基督得胜的名求，哈利路亚，阿们。来，我们与主面对面，跟他说：天父，我来了，我要赞美你。开启双眼，让我看见你的荣美，超越世上的一切，深深体会耶稣你爱多宝贵，与你
我要高举双手赞美，我要抬头仰望颂赞称谢，全心全意敬拜你，不住发出赞美。我要到宝座前赞美，我来就近你主，讨你喜悦，一生一世在殿中，永远唱着赞美。来，我们一起开启双眼，让我看见你的荣美，超越世上的一切，深深体会耶稣你爱多宝贵，与你面对面，我心感动已无言，我仍要说，我要高举双手赞美，我要抬头仰望颂赞称谢，全心全意敬拜你，不住发出赞美。我要到宝座前赞美，我来就近你主，讨你喜悦，一生一世在殿中，永远唱着赞美。我要高举双手赞美，我要抬头仰望颂赞称谢，全心全意敬拜你，不住发出赞美。我要到宝座前赞美，我来就近你主，讨你喜悦，一生一世在殿中，永远唱着赞美。来，我们一起来敬拜他。我们要赞美你，我们要敬拜你，你是我们的一切，我们高举你。哈利路亚，
不住发出赞美。我要到宝座前赞美，我来就近你主，讨你喜悦，一生一世在殿中，永远唱着赞美。我要高举双手赞美，我要抬头仰望颂赞称谢，全心全意敬拜你，不住发出赞美。我要到宝座前赞美，我来就近你主，讨你喜悦，一生一世在殿中，永远唱着赞美，一生一世在殿中，一生一世在殿中，永远唱着赞美，一生一世在殿中，永远唱着赞美。哈利路亚，感谢你。来，我们以赞美的心、敬拜的心来到主的面前，因为他是美善的主，他的慈爱永远长存。当以感恩一颗心进入他恩典的门，赞美歌声进入他庭院，歌声赞美感恩，充满神荣耀圣所，无限喜乐充满他的殿。当以感恩一颗心进入他恩典的门，赞美歌声进入他庭院，歌声赞美感恩，充满神荣耀圣所，无限喜乐充满他的殿。因神是最美善，并他丰盛的恩典，一直存到永远。阿门。因主何等美善，他的心事与慈爱，一直存到万代。阿门。因神是最美善，并他丰盛的恩典，一直存到永远。阿门。因主何等美善，他的心事与慈爱，一直存到万代。阿门。一直存到万代。阿门。一直存到万代。阿门。哈利路亚！他的心是慈爱，存到万代。阿门。所以现在我们的祷告，让天堂展开，然后神的荣耀降下来。哈利路亚！哈利路亚！
一起来做这个动作，将天展开，神的荣耀降下来。将天展开，你的荣耀降下来。将天展开，你的同在降下来。将天展开，你的荣耀降下来。万国赞美你，你是荣耀君王。再次，将天展开，你的荣耀降下。求主来将天，将天展开，你的同在降下来。在我们的家中，将天展开，你的荣耀降下来。万国赞美你，你是荣耀君王。哈利路亚！天上地下和你敬拜，欢呼耶稣基督生下羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。神就在这里，神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。来，我们 focus， 神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。天上地下和你敬拜，欢呼耶稣基督生下羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！唯有他配得我们的敬拜与赞美。来，我们展开我们的心，来听他的话。耶稣，我们赞扬你，敬拜着你，为主为王，为荣建立在我们当中，不尽的赞美高举你，耶稣，我们赞扬你，敬拜着你，为主为王，为荣建立在我们当中，不尽的赞美高举你，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座。耶稣圣主是万王之王。耶稣，我们赞扬你，我们敬拜你，尊你为主为王，敬拜尊你为主为王，为荣建立在我们当中。主啊，在每一个家当中，
不尽的赞美高举你，耶稣，耶稣，我们赞扬你，我们敬拜着你，为主为王，为荣建立在我们当中，不尽的赞美高举你，来一起说，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座中祷告，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣神主是万王之王，敬拜与赞美，敬拜与赞美充满你宝座，求你敬拜与赞美充满你的宝座，充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣神主是万王之王。敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣神主是万王之王，敬拜与赞美充满你，在我们家中如同在你的宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣神主是万王之王，耶稣神主是万王之王，耶稣神主是万王之王。哈利路亚。Shalom semuanya. 各位平安。 Sebelum kita dengar firman Tuhan, 我们还没有听到之前， mari kita bersatu hati dalam doa. 让我们同心祷告。 Bapa dalam nama Yesus, 我们的父奉耶稣的名， pada hari ini 今天早上 kami mau buka hati kami, 我们要打开我们的心， kami mau diberkati. 我们要蒙你的祝福。 Kami tahu 主啊，我们知道 dalam firman-Mu ada kekuatan. 在你的话语里面有能力， Karena itu Tuhan, 因此主啊， kami buka hati kami. 我们打开我们的心， Kami mau menyambut firman-Mu. 我们要迎接你的话语。 Urapi kami, 求你恩膏我们， hati kami, 我们的心， pikiran kami, 我们的思想， telinga kami, 我们的耳朵， konsentrasi kami, 而且我们的注意力， supaya kami saat mendengar firman-Mu, 好让我们听你的话之前， kami mempunyai pengertian, 我们有那个理解， kami menjadi kuat, 我们能够成为有能力。 kami percaya 主啊，我们相信 pengharapan kami di dalam Engkau 我们在你里面的盼望 tidak pernah ada yang sia-sia. 没有突然的。 Di dalam nama Yesus, 奉耶稣的名， kami siap diberkati. 我们准备蒙福。 Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 主内弟兄姐妹们， pada saat-saat seperti ini, 在现在的状况， banyak orang mengalami ketakutan. 很多人遭遇到很惧怕， Takut dengan mendengar berita tentang penyakit, 他们很怕听到有这个疾病， takut mendengar banyak kematian. 很怕听到有这个死亡。 Begitu banyaknya setiap hari kita mendengar berita-berita yang mengerikan. 每一天每时刻，我们听到这个很恐怖的消息， Itu menjadikan kita hidup itu menjadi takut. 使到我们的生活里面很害怕。
Bagaimana kita menghadapi besok? 我们怎么样面对明天呢？ Bagaimana kita menjalaninya hidup hari lepas hari? 我们怎么样每一天过一天？ Banyak orang perusahaan juga susah, 很多人他们的公司也是很艰难， apalagi pekerja. 更何况是员工。 Hari ini 今天呢， saya mau sampaikan satu berita sukacita dari Allah. 我要从神那里跟大家说一个好消息， Kita punya pengharapan. 我们有一个盼望， Tapi pengharapan ini kita harus berani mengambil satu jalan, mempunyai keberanian percaya kepada Allah. 但是这个盼望呢，我们要有一个有勇气，要相信我们的主。 Saya ambil dari firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-12. 我们打开我们的哥林多后书3章12节。 Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. 我们具有这样的盼望，就大胆讲说。 Orang yang mempunyai pengharapan 一个人有盼望， harus berani 他 bertindak. 必须有勇气去行。 Nah, untuk bisa menjadi keberanian itu kita harus punya tekad. 要有这个勇气呢，我们要有这个心智， Karena kita tahu kita sebenarnya adalah anak-anak Allah. 因为我们知道我们其实是上帝的儿女。 Di dalam seorang anak ada perlindungan daripada bapaknya. 在一个孩子里面有他父母亲的这个保护。 Kalau kita setiap hari, 若是我们每一天， kita datang kepada Tuhan, 我们来到神面前， Allah yang besar, 这个伟大的神， Allah yang hidup, 这个活的神， Allah yang punya kuasa, 他有权柄的神， dan kita berlindung di dalamnya. 而且我们在他里面得保护。 Saya percaya 我相信 apa yang Allah katakan 神说什么， bahwa Dia mengasihi kita, 就是他说他爱我们， Dia melindungi kita, 他保护我们， Dia menyertai kita, 他与我们同在。 maka itu ya dan amin. 那么这是真的是阿门的。 Karena itu mari jemaat, mari kita mempunyai satu keberanian untuk percaya. 所以呢，各位弟兄姐妹，来我们要有这个勇气来相信， Satu keberanian untuk berdoa dan berharap kepada Allah. 一个勇气来我们祷告，而且盼望神。 Karena tanpa sebuah keberanian, 因为如果没有这个勇气的话， yang datang adalah ketakutan. 来的就是这个惧怕。 Kalau ketakutan sudah menghimpit orang, 如果这个惧怕已经压制一个人， iman pun akan hilang. 那么我们的信心就会消失。 Karena itu, 因此呢， kenapa Tuhan suruh kita berani untuk percaya kepada Dia? 为什么神要我们放胆的相信他呢？ Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. 因为他是神，他是上帝，他是好的父。 Bapa jasmani kita aja 我们肉体的父亲， bisa membela kita, 他能够维护我们， selalu menolong kita. 常常帮助我们。 Bagaimana dengan Allah Bapa di surga? 那么我们的天父怎么样呢？ Dia pasti lebih daripada Bapa jasmani kita. 他必须比我们的肉体的父亲更好。 Dengan mengenal Allah, 我们接着我们相信神， Bapa yang besar itu, 那个伟大的神， mengerti Dia, 我们明白他， mengenal Dia, 我们认识他， kita akan dapat mengerti 我们就会明白 bagaimana dengan kasih dan kuasanya, 他的爱，他的权柄， dalam kesetiaannya, 他的信实， Dia selalu ada menyertai, menolong, memberkati kita. 他常常与我们同在，他帮助我们，他赐福我们。 Bapa jasmani aja bisa melakukan hal itu, 我们肉体的父亲也可以这样做， tapi Bapa surga lebih daripada itu. 可是天父呢，比他更好。 Bapa surgawi kita dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. 我们的天父可以做比我们想象的，比我们做的更大。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. 因此，各位弟兄姊妹， Saya mengajak kita untuk lebih berani bertindak, 我请我们大家更放胆的去行， berani melangkah. 我们放胆的去走。 Tanpa kita berani melakukan hal itu, 如果我们没有这样放胆的去做，
kita susah melihat hasil daripada sebuah doa kita. 那我们很难看到我们祷告的结局。 Saya mengalami banyak masalah, 我经历过很多的问题， tapi satu perkara yang saya tahu, 但是有一件事我知道的， saat kita percaya kepada Allah Bapa, 当我们相信这位父神， Allah Bapa itu tidak pernah mempermalukan kita. 这位父神就不会使我们羞愧。 Di dalam Roma 10 ayat 11, 在罗马书10章11节， karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. 所以反相信他的呢，就不会得羞愧。 Haleluya. 哈利路亚！ Dan saya tahu ini selalu terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Bapa. 这件事我知道是每一次发生在每一位相信父神的人。 Saya melihat bagaimana kalau iman kita 我看到，如果我们的信心， dan keberanian kita percaya kepada firman Tuhan 而且我们有勇气相信神的话， dan memegang firman Allah itu, 而且我们坚守神的话， saya selalu melihat hasil yang luar biasa. 我常常就会看到很大很棒的结果。 COVID yang melanda Indonesia ini 就是我们印尼所遭遇到的这个新冠病毒。 tahun lalu 去年 di bulan Maret saya pertama kali kena. 3月份的时候，我是患上这个新冠病毒。 Justru saat itu COVID baru pertama masuk ke Indonesia. 往往就是在那时候呢，这个新冠病毒呢第一次进到这个印尼， Saya sudah kena. 我已经患上了。 Dan waktu itu dokter pun belum bisa menganalisa penyakit ini bagaimana diobati. Mereka masih coba-coba. 那时候呢，医生还不能够确定的诊断这个疾病，他们还是试试看。 Saat saya di rumah sakit, 到了医院， saya dimasuki obat antibiotik itu tiga kali dengan antibiotik yang berbeda. 那么呢，他们给我3次不一样的抗生素。 Dokter berkata, kami juga masih mencoba. 医生说他们也试试看， Yang ini tidak cocok, 这一种不合你， yang ini diganti. 然后换了第2种。 3 hari, saya diganti terus antibiotik ini. 然后呢，一次抗生素3天来给我。 Saya dimasukin ke dalam ruang HCU. 然后呢，我进到这个急救室。 Satu malam, 有一天晚上， saat saya berdoa, 当我祷告的时候， Roh Kudus ngomong sama saya, keluar kamu dari ruangan ini. 主圣灵跟我说，你从这个医院室呢出来。 Saya minta dokter untuk keluar. 那么我求医生我要出去， Dokter tidak izinkan. 医生不许可， Karena kondisi saya tidak memungkinkan saya keluar dari ruang HCU. 因为我身体的状况那时候呢不允许我从这个病房出来。 Saya dihadapi dengan 2 perkara. 然后呢，我面对2件事， Pegang kata Tuhan atau percaya kepada dokter. 要坚守神的话，或者呢，我相信医生说的呢。 Tapi saya mengambil satu keputusan. 然后呢，我做了一个决定， Saya mau taat kepada firman Allah. 我要顺服神的话， Saya mau taat kepada apa yang Tuhan suruh kepada saya. 我要顺服神要我做的。 Karena itu saya mengambil satu tindakan yang berani. 因此呢，我做了一个很大胆的一个决定。 Saya meminta anak-anak saya di luar untuk tetap memindahkan saya ke kamar biasa. 我求我在外面的孩子们把我搬到平常的病房， Ya terjadilah argumentasi. 然后他在那边辩驳， Dokter tidak izinkan 医生不许可， karena dikatakan kondisi saya tidak mungkin. 因为他说我的身体还不可能。 Kalau mau keluar boleh tanda tangan, kalau ada apa-apa you tidak bisa balik lagi ke HCU ataupun ICU. 他说你要出去可以，但是你要签字声明，如果你出去了平常的病房，你不能够再进去急救室。 Saya bilang nggak apa-apa. 我说没问题。 Dan saat terakhir mau dipindahkan, 最后要搬出去的时候， saya harus di ronsen, waktu itu adalah jam 1 tengah malam. 那时候半夜1点钟，他们要照我的里面。
Saat saya di ronsen itu selesai ambil darah semua, saya dibawa ke kamar biasa karena itu perintah dokter untuk di ruang HCU itu yang harus dilakukan tindakan itu. 因为呢要搬出去呢，医生吩咐我要练血，然后去照我里面的这个内脏。 Jam 3:30 pagi subuh saya dipindahkan ke ruangan biasa. 凌晨3点半呢，我就被搬到平常的病房。 Saat saya keluar 出去以后， dari ruangan HCU itu 从这个急救室出来的时 masuk 候 ke，kamar biasa, 进到平常的病房， saya berkata saya sudah sembuh. 我说我已经康复了。 Suster yang dorong saya ketawa. 这个护士呢，他推我的，他就笑了。 Saya berkata saya dapat nyatakan saya sudah sembuh hari ini. 我说我可以宣明，今天我已经得医治。 Pagi-pagi dokter datang 早上呢，就医生来了， bawa hasil ronsen saya, 就把我这个验血的结果报告， darah, foto ronsen. 然后我的血照这个里面的， Dokter ngomong begini, 医生这样说， paru-paru kamu tuh 90% putih. 你的这个肺呢90%白是， Saya lihat foto itu tidak ada warna hitam, semuanya putih aja semuanya. 所以呢，在那个片底呢里面是白色，没有这个黑色。 Tapi saya berkata saya sembuh. 可是呢，医生说我得医治了。 Saya ngomong dokter saya sembuh dokter. 我对医生说，医生啊，我痊愈了。 Dokter bilang kalau you ada di ruangan HCU saya pasang ventilator. 如果你在急救室呢，我把这个氧气要给你。 Saya bilang tidak dokter, saya udah sehat. 我说没有，医生，我已经健康了。 Ya terserah kamu karena kamu sudah tidak mungkin balik lagi ke ruangan HCU. 他说随你，因为你不再可能进去这个急救室。 Tapi jemaat dikasih Tuhan. 所以各位弟兄姊妹， Sebuah iman bertindak orang ngomong gila. 一个信心，他有行动，别人看你是疯的。 You lagi 90% paru-paru putih, bagaimana you bisa ada di ruangan biasa? 90%你的肺白是，你怎么样在平常的病房里面呢？ Saya bilang saya nggak apa-apa. 我说我没问题。 Dokter bertanya, kamu sesak? 医生说你在那边喘吗？ Enggak. 我说没有。 Pasang apa saturasi? 然后我这个氧气的速度 95, 96, 97. 95、96，然后97， Naik turun seperti itu. 这样上上下下这个程度。 Malahan saya di luar saya mulai bisa makan. 甚至在外面呢，我开始可以吃， Saya mulai makan dengan nyaman, mulai enak. 我很舒服，很有胃口的吃。 Semua orang berkata saya gila. 很多人他们都说我疯了。 Justru kondisi paru-paru yang begitu parahnya, saya meminta pindah ke sebuah ruangan biasa. 往往就是在这个肺部这个很严重的状况里面，我要搬到平常的病房。 Dan saya mau nyatakan kepada kita semua, 而且我要告诉我们大家， beranilah kita percaya kepada Allah. 我们要放胆的相信我们的主。 Saat saya mendengar Tuhan ngomong keluar dari ruangan ini, 当我听到神要我从这个病房出来， saya berkata saya keluar. 我说我出来。 Walaupun kondisi secara kasat mata, 虽然眼睛所看见的状况 itu semua tidak baik. 全部都是不好的， Dokter ngecek darah saya ternyata ada kekentalan, maka langsung disuntik heparin waktu itu di ruangan kamar biasa. 医生验我的血的时候很浓，所以给我药。 Saya mau katakan kepada kita semua, 我要告诉我们大家， berani percaya kepada Allah. 我们要放胆的相信我们的上帝。 Terkadang apa yang kita lihat itu membuat kita takut. 很多时候我们所看到的使我们很惧怕， Apa yang kita lihat secara kasat mata itu membuatkan kita menjadi orang gentar menghadapi hidup. 肉眼所看到的使我们战惊面对我们的生活。 Banyak hal dalam hidup ini 很多时候我们的生命中， kita lakukan hal itu. 我们这样做， Karena apa yang kita lihat secara kasat mata 因为我们肉眼所看到的 selalu membuat kita takut dan gentar. 使我们很惧怕战惊。 Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita 可是圣经教导我们， bagaimana apa yang kelihatan 我们所看到的
belum tentu itu yang membahayakan. 不可能那是危害我们的， Karena keputusan kita, iman kita kepada Allah itu yang menentukan. 因为我们对神的信心做的决定，这是来决定你。 Saya mau ambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 请我们翻开《撒母耳记上》17章45到47节。 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀枪，因为征战的胜败在乎全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。阿门。 Amin. Kalau kita lihat bagaimana kita tahu cerita ini tentang Daud dan Goliat. 现在我们知道怎么样这个大卫要面对这个歌利亚。 Goliat itu raksasa tinggi besar, 这个歌利亚很高大，像巨人。 ya. Baju zirahnya berat, 他的这个军装很重， tangannya ada pedang, ada tombak, ada lembing. 他的手中有刀枪，有铜戟。 Sementara Daud, 我们看这个大卫， dia kecil, 他个子矮小， ya, badannya kecil mungil, bahkan dikatakan mukanya kemerah-merahan, 大卫呢个子矮小，然后他的脸呢红， bawa tongkat gembala, 他有一个木质的这个拐杖， sama katapel, 然后呢这个剑， ya. Dan kita lihat bagaimana Daud menghadapi Goliat. 而且我们知道这个大卫怎么样面对这个歌利亚。 Sama, Goliat itu sama dengan segala masalah yang besar. 这个歌利亚也是同样我们所面对很大的事情。 Mungkin punya pedang yang mematikan, punya lembing yang bisa mematikan, bisa merusak dan bisa menghancurkan. 他有这个刀枪铜戟，而且使我们使我们毁坏。 Tetapi saya belajar dari Daud. 可是我从大卫身上学习， Sekalipun kecil, 虽然小， tidak punya senjata apa-apa. 我们没有什么刀剑 Senjatanya Daud tidak mungkin bisa membunuh Goliat. 他的这个武器呢不能够打死这个歌利亚。 Goliat udah tinggi besar, lembing, tombak, ada semua di tangannya dia. 这个歌利亚已经很高大，然后手中还有刀枪铜戟， Semua begitu menakutkan. 全部我们看到的，只是我们很害怕。 Saat mungkin kita juga menghadapi musuh yang begitu besar, 当我们面对这个敌人很大的敌人， mungkin masalah kita yang besar, 可能我们很大的事情， masalah keuangan, 我们的经济问题， masalah kesehatan. 我们的健康问题， Saat ini semua seperti raksasa-raksasa yang ada di depan kita. 这个时候呢，我们面前就好像巨人在我们面前。 Tapi satu perkara yang saya belajar dari Daud. 但是有一件事，我从大卫身上学习的， Daud selalu menghadapi masalahnya, dia menyertakan Tuhan di dalamnya menghadapi segala masalahnya. 这个大卫呢，每一次面对问题的时候，他一定与神一起来面对这个问题。 Makanya Daud selalu berkata begini. 所以大卫常常这样 Di 说， ayat 45, di dalam 1 sampai 17:45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ya. Lihat baik-baik. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 就在45节，大卫面对非利士人说：“你来攻击我是靠刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。” Daud tidak menjadi takut. 这个大卫没有害怕， Daud tidak menjadi gentar. 他也没有成为很战惊， Dia juga tidak mundur. 他只不过他也没有退后， Tapi dia berani menghadapi raksasa Goliat itu yang dihadapinya saat itu. 但是他有勇气。那时候他面对这个很高大的歌利亚。 Seringkali kita melihat satu masalah besar, itu telah membuat kita menjadi takut dan gentar. 很多时候我们看到一个大问题呢，常常使我们战惊惧怕， Kita sering menjadi takut 我们常常变成很害怕， karena kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan kita. 因为我们看到这个问题比我们的神更大， Penyakit lebih besar daripada Tuhan kita. 这个疾病比我们的神更大。 Saat saya di tengah-tengah kondisi sakit itu, 当我在疾病的时候， saya juga berkata kepada Tuhan, 我也对神说 Tuhan aku sakit hari ini, 主啊，我今天病了， tapi aku percaya Engkau lebih besar dari segala masalah saya, dari penyakit saya. 可是你比我的病呢更还大。 Saat Engkau berkata aku keluar dari ruangan ini, aku ikut Tuhan karena aku percaya Engkau justru mau menyatakan kemuliaan-Mu kepada saya. 当你对我说出来的时候，我要顺服你，因为我知道你要彰显你的荣耀。 Saat saya percaya saya akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan, 当我相信我要看到你的荣耀， pada saat saya mengambil sebuah tindakan untuk berani keluar, 当我做了一个决定，勇敢的出去， justru di sana saya melihat saya justru pulih. 就是往往在那个时候我已经痊愈了。 Di saat paru-paru 90% putih, 当我的肺部有90%白是， saya pindah ke ruangan biasa. 我搬到平常的病房， Saya bukan mengandalkan dokter, 我不是依靠医生， tidak mengandalkan segala obat. 不是依靠这个药， Saya mengandalkan satu, Allah yang hidup. 我是依靠唯一我们活的神。 Teman-teman saya yang dokter, 我这个医生朋友， saya banyak teman dokter, 我很多朋友他们是当医生的， mereka setiap hari ngecek kondisi saya, 他们每一天都是检验我的健康。 foto ronsen mereka dikirimkan supaya bisa lihat, bantu baca, bantu monitor. 他们帮助来检查我这个里面照的， Dan mereka ngomong, lu gila Mer. 他们说你疯了， Kondisi begini, you nggak boleh keluar dari ruangan itu. 你这样的情形不可以从那个医室里面走出来。 Saya bilang, Tuhan suruh saya keluar. 我说呢，神叫我出来， Saya taat dengan apa yang saya dengar. 我顺服我所听到的， Dan saya mau katakan saya pasti sembuh total. 而且我要说，我一定100%彻底的医治。 Dan jemaat dikasih Tuhan, 所以各位弟兄姊妹， saya benar-benar pulih. 我真的痊愈了 Pulih sebulan kemudian disuruh CT scan. 痊愈了1个月过后呢，他们还要我照全身照。 CT scan menyatakan tidak ada bekas penyakit COVID di badan saya. 照了以后呢，完全没有那个新冠病毒的疾病。 Haleluya. 哈利路亚！ Berani kita percaya 我们相信，我们放胆的相信， karena pada saat Tuhan telah berbicara kepada kita, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. 当神对我们说我们要放胆的相信，那么我们就会看到神的荣耀。 Saya melihat begitu banyak kita, 我们看到我们很多时候， kita lebih percaya kepada apa yang kita dengar, 我们更加的相信我们所听到的， lihat dengan mata jasmani kita. 我们的肉眼所看到的。 Kalau kita tidak memiliki iman untuk berani menghadapinya, 如果我们没有信心来面对它， yang ada adalah ketakutan. 有的你就遭遇到害怕， Orang takut melakukan aktivitasnya, 他们很怕有一个活动，
takut menghadapi di depan bagaimana keuangannya. 他们很怕面对明天的经济问题。 Saya mau katakan kepada kita semua. 我要告诉我们大家， Kita belajar dari Daud. 我们从大卫学习。 Walaupun ada raksasa, ada Goliat, ada pedang, ada tombak. Tapi percaya kemenangan itu bukan di tangan kita. 我们知道，我们前面有这个歌里亚巨人，有刀剑铜戟，但是呢，战胜不是在我们手中， Bukan pada senjata, 不是在这个武器， tetapi pada Allah lah yang empunya segala masalah itu yang dia kuasai. 但是呢，问题就是在战胜，就是在耶和华，他有这个大能的神， Karena dialah yang menentukan. 因为是他来做一个决定。 Kalau kita percaya kepada Tuhan, 如果我们相信我们的主， kita percaya Allah menyertai 我 kita, 们相信神与我们同在， kita berani bertindak, 我们勇敢的去行， berani mengandalkan Tuhan, 我们放胆的相信神， berani percaya bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita, 我们放胆的相信神常常与我们同在。 bahwa Allah tidak pernah akan mempermalukan orang yang percaya dan berharap sama Dia. 就是神不会使我们盼望相信他的人羞愧。 Saya mengatakan hari ini juga kemenangan akan menjadi bagian hidupmu. 我要告诉我们大家，今天这个得胜也成为我们生命的一部分。 Haleluya. 哈利路亚！ Karena kenapa? Daud selalu berkata dengan penuh iman, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah mempunyai Israel, bahwa Israel mempunyai Allah. 我们看大卫他说：“今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的首师给空中的飞鸟、地上的野兽吃。” 使普天下的人都知道以色列中有神。 Saya berharap 我盼望 setiap anak-anak Tuhan mempunyai iman seperti ini. 我们每一个做神的儿女有这样的信心， Berani menyatakan bahwa ada Allah di dalam rumah tanggaku. 我们有勇气的说，在我的家庭里面有神。 Berani menyatakan bahwa Allah menyertai dan memberkati keluargaku. 我们有勇气说，神呢，在我们当中呢，与我们同在，也赐福我们。 Berani menyatakan bahwa Allah pasti memberkati keluargaku. 我们有勇气的说，神一定赐福我的家庭， Memberkati keuanganku, 来赐福我的经济， kesehatan keluargaku. 我家庭成员的健康。 Berani bertindak di dalam doa kita. 在我们祷告里面，我们有勇气去行， Karena 1 Yohanes 5 ayat 14, 因为在约翰一书5章14节， dikatakan firman Tuhan seperti gini. 神的话这样说。 Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 我们若照着他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心， Sebuah keberanian percaya 因为我们放胆的相信， bahwa Dia akan mengabulkan doa kita. 因为他会听我们的祷告， Karena doa penuh dengan iman besar kuasanya. 因为我们祷告蛮有信心的祷告，就很有大的能力。 Dan percaya Allah akan memberkati, memberikan lebih dari apa yang kita doakan. 而且神会赐福给我们呢，超过我们所求的。 Seringkali kita takut. 很多时候我们害怕， Pada saat kita berdoa pun kita takut. 当我们祷告的时候，我们也害怕。 Saat engkau takut, imanmu tidak ada. 当你害怕的时候，你就没有信心了。 Tuhan mau kita berani percaya 神要我们放胆的相信， bahwa Ia akan mengabulkan doa kita. 就是他会听我们的祷告。 Beranilah percaya bahwa Allah mendengar doamu. 放胆的相信神垂听你的祷 Allah 告， mengerti masalahmu. 神明白你的问题， Allah tahu apa yang kau hadapi. 神知道你所面对的。 Kata, mari kita angkat iman kita, berani percaya, masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. 我们启发我们的信心，进到他的至圣所， Berani percaya, Yesus mengasihi engkau. 放胆的相信主耶稣爱你。
Seseorang yang mengasihi tidak mungkin dia tidak memberi. 一个爱别人的人呢，他不可能不给。 Cinta kasih yang paling nyata kita selalu akan melihat. Satu belas kasihan. 真正的一个真爱呢，他会有一个怜悯的心， Mencintai dan memberi 去爱，而且施舍， dan bahkan juga melindungi. 而且保护。 Jemaat dikasih Tuhan, 主内弟兄姊妹， saya mengalami banyak perkara. Justru di tengah-tengah 1,5 tahun ini, di dalam pandemi ini, 我面对很多问题，往往就是在1年半这个疫情的时候， saat saya sembuh dari sakit, 当我从这个疾病得医治， Roh Kudus ngomong sama saya, 主圣灵对我说 perhatikan hamba-hambaku. 你要注意我的仆人， Hamba-hambaku yang ada di desa, 就是在乡村里面的神的仆人， orang-orang miskin. 那些穷人。 Saya bilang, Tuhan bagaimana saya melakukannya? 我说主啊，我怎么样去做？ Tapi karena saya percaya dan taat, 我只不过要相信而且顺服。 dan saya berkata hari ini, 我说今天 setiap bulan 每个月 menolong para hamba-hamba Tuhan, 去帮助那些神仆， jemaat yang miskin di pelosok-pelosok desa, 然后在乡村里面贫穷的人 sudah mencapai 1.000 orang lebih. 已经超过1000个人。 Di tengah-tengah sakit begini, 在这个疫情当中 vitamin yang dikirim juga udah ratusan box. 呀，我们寄的这个维他命也已经几百个箱子。 Orang akan bertanya dari mana? 人说你从哪里得来？ Saya mau katakan, 我要说的， Allah punya cara. 神有他的方式， Allah punya segala. 神有全部， Karena itu berani percaya. 所以你要放胆的相信。 Kalau kita datang di hadapan Tuhan tanpa iman dan percaya, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. 如果我们来到神面前没有这个信心，那么就不得他的喜悦。 Kata mari kita berani percaya, 所以我们要来相信，放胆的相信， berani memakai iman kita 放胆的来去行我们的信心， menghadapi apa yang ada di depan kita. 面对我们的面前的事情， Percaya Allah menyertai engkau. 相信神与你同在， Percaya Allah mendengar dan bahkan mengabulkan doamu melebihi apa yang kau doakan. 相信神垂听你的祷告，而且赐给你超过你所求的。 Allah kita Allah hidup. 我们的神是活的神， Dia Allah yang besar. 他是伟大的神， Di tangannya lah pertempuran itu. 他手中有他这个战争在他手中， Bukan di tangan kita. 不是在我们手中。 Karena itu mari kita belajar. 因此，我们要学习， Bukan karena kita melihat sesuatu secara jasmani, 不是因为我们肉眼看到的， itu menjadikan kita hidup di dalam sebuah ketakutan. 那会使我们活在这个惧怕里面。 Allah kita adalah roh. 我们的神是灵的， Dia adalah Allah yang besar. 他是伟大的神， Dia adalah Allah yang hidup. 他是活的神。 Maka dia tahu apa yang kau perlukan. 那么他会知道你所需的， Apa yang kau hadapi. 你所面对的。 Berani dengan imanmu percaya kepada Allah, 我们放胆用我们的信心相信神， maka engkau tidak pernah akan dipermalukan. 那么呢，我们就不会得羞愧。 Jemaat dikasih Tuhan, 主内弟兄姊妹， berani memakai imanmu bertindak. 来，我们放胆的用我们的信心去行。 Banyak orang 很多人 cuma pandai berkata-kata. 只不过很有口才 Bisa memakai firman Tuhan mengalir dari mulutnya, 呀，会用神的道从他的口实里面流露出来。 tapi apakah tindakannya sama dengan apa yang dia katakan? 可是，是不是口心一致呢？ Kita perlu belajar, 我们必须学习。 kalau kita yakin 若是我们确定 kita punya iman kepada Allah, 我们对神有信心， mari kita belajar, berani bertindak seturut dengan firman. 来，我们要学习，我们放胆的学习，按照神的旨意去行。 Saat ini banyak orang membutuhkan kita. 这个时候呢，很多人需要我们， Karena itu berani bertindak. 所以我们要有勇气去行。 Bagaimana kita membawa kasih Tuhan itu dihidupkan di dalam hidup kita, di dalam sikap kita
我们怎么样借着我们的生命呢，来活出神的爱？ Kita harus berani mengeluarkan kasih Tuhan. 我们要有勇气流露出神的爱。 Kasih Allah taruh di dalam kita. 神的爱，他把它放在我们里头。 Dia mau kita berani memakai kasih itu dikeluarkan supaya orang dapat melihat bahwa Allah hidup ada di dalam tengah-tengah kita. 他要我们有勇气流露出来，让我们四周围的人看到我们里面有这个神的爱。 Karena itu beranilah, keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 因此呢，我们若照着他的旨意求什么，他就会垂听我们。 Saya sukacita 我非常喜乐， karena melihat bagaimana cara Tuhan 因为我看到神用他的方式， di dalam perjalanan hidup saya. 在我一生的路途， Bagaimana Tuhan 我们的神他怎么样？ dia itu hidup. 因为他 Dia hidup 他是活的， dan dia berkuasa 而且他有这个大能权柄， dan dia punya jalan. 而且他有他的路， Dan tidak ada jalan yang tertutup di hadapannya. 而且在他面前呢，没有一个被封闭的路。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. 因此，各位弟兄姊妹， Mari kita berani percaya. 让我们放胆相信， Keluarkan iman kita. 活出我们的信心。 Punya keberanian bertindak. 我们有这个勇气行动， Berani melangkah. 我们有勇气去跨出去， Punya tekad yang kuat. 有这个坚强的心智， Punya kekuatan. 有这个能力， Percaya. 相信。 Walaupun Goliat di depanmu. 虽然你面前有这个歌利亚， Itu tidak akan membahayakanmu. 不会危害你， Karena engkau beserta menyertakan Tuhan di dalam setiap tindakanmu. 因为你的生命里面有神在你里头，与你同在，做出你的行动。 Saya selalu katakan, 我常常说， selamat datang mujizat. 欢迎这个神迹奇事。 Kalau engkau berani bertindak, 如果你敢行动， berani beriman, 有勇气、有信心、 berani percaya, 有勇气相信， maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. 那么你就会看到神的荣耀。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, 我们在天上的父， kami tahu 主啊，我们知道， apa yang kami lihat secara kasat mata 我们肉眼能看到的事， itu tidak menentukan hidup kami. 不会决定我们的生命。 Tapi engkaulah Allah yang menentukannya bagi kami. 可是你是决定我们的神， Karena itu Bapak, 因此父神 di tengah-tengah pandemi ini, 在这个疫情当中， kami berani percaya kepadamu, 我们放胆的相信你， berani bertindak, 我们有勇气行动， berani melangkah, 我们有勇气跨出去， mempunyai tekad 有这个心智， untuk tetap berani, 让我们仍然相信， karena kami percaya 因为我们知道 engkau ada di tengah-tengah kami. 你在我们当中， Engkaulah Allah perlindungan kami. 你是我们的保护者， Engkau adalah Allah yang memberkati kami. 你是赐福我们的神， Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. 你是医治我们的神。 Karena itu Bapa, dalam nama Yesus, 因此父啊，奉靠耶稣的名， biarlah setiap yang mendengarkan firman-Mu ini, 每一个听到你的话的人， iman mereka dibangkitkan. 他们可以活出这个信心， Mereka berani bertindak di dalam kasih-Mu. 他们可以在你的爱里活出有行动， Mereka berani mengangkat iman mereka percaya kepadamu. 他们有勇气活出他们的信心，去相信你。 Karena orang yang percaya akan melihat kemuliaan-Mu. 因为相信的人会看到你的荣耀， Yang sakit disembuhkan, 有疾病的得医治， yang lemah dikuatkan, 软弱的有坚强起来， yang tidak punya jalan, 没有出路的， jalan itu terbuka di hadapannya. 在他面前，主你给他们打开出路， Di dalam nama Yesus, 奉靠主耶稣的名 memberkati 来祝福 setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. 每一个听神话的人。 Kami juga berdoa 我们也祷告， bagi GBI PRC ini Tuhan. 就是 PRJ 我们华语堂的，
Kami berdoa bagi Dr. Yanto, 我们为Dr. Yanto 祷告， keluarga, 他们的一家人， para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, 还有神仆， ada di dalam perlindungan Allah yang kudus. 在神的保护里面。 Kami percaya Tuhan, 主啊，我们相信 orang yang berani bertindak, 他们敢行动的人， orang yang berani memakai iman mereka, 他们有勇气使用他们的信心， orang yang berani percaya 他们放胆的相信， akan melihat kemuliaan-Mu. 他们会看到神的荣耀， Biar ini boleh turun atas GBI PRJ ini 让 Tuhan. 这一切都会领导这个BPRJ。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Di dalam namamu yang kudus, 在你圣洁的名， kami semua sudah diberkati. 我们大家已经蒙福。 Haleluya. 哈利路亚， Amen. 阿门。 Shalom! Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Mary Tesman yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 15 Agustus 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Donovan Aditya dengan tema sepanjang bulan Agustus Squad Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus, dapat pesan langsung ke Integrity Online Store. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Shalom Bapak Ibu, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di acara varian baru COVID-19 serta Q&A pada hari Minggu kemarin yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu, serta membutuhkan dokter-dokter spesialis sesuai bidang-bidang dari pertanyaan yang masuk, maka kami dari GBI PRJ Group CK7 akan kembali mengadakan acara tersebut, varian baru COVID-19 serta Q&A Part 2 pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 3 sore. Dengan narasumber Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, spesialis penyakit dalam, super spesialis gastroenterologi hepatologi. Dr. Denio Adrianus Rijab SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Alexandra MD Rijab SPOG, kebidanan dan kandungan, spesialis obstetri dan ginekologi. Dr. Jeffrey Senduk SPA, spesialis anak, serta Dr. Henry Suhendra SPOT, Ketua Society Vitamin D, Sports Medicine Orthopedic Surgeon, yang akan memberikan penjelasan mengenai COVID-19, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Untuk info link Zoom, user ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Jangan lewatkan acara tersebut.
要像高山巨木，我能帮助众河来，我能帮助众的眼睛，因为耶稣原谅我也要原谅我们健康，让我们渐渐可以走。Untuk Cool Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Leonardo AMA. Cool tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Cool yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Cool Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Cool CK7 A13 present. Cool CK7 akan mengadakan TikTok competition dengan membuat video TikTok berdurasi maksimal 60 detik dengan tema community, family, encouragement, dan freedom in Christ. Perlombaan ini dapat diikuti siapa saja dari berbagai generasi loh. Share di akun TikTok kamu dan tag TikTok kita @coolck7 dengan hashtag UICK7 dan coolck7. Batas akhir pengiriman video kamu pada 10 Agustus 2021. Pengumuman pemenang akan langsung ketika acara berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan pemenang juara 1, juara 2, juara 3, most favorite dan most view, yaitu dengan view terbanyak. Hadiah totalnya 10 juta rupiah dan video kamu akan di-share di akun Instagram @gbiprj. Buruan yuk buat video sekreatif mungkin dan ajak kerabatmu untuk ikutan dan bantu like video kamu serta menangkan hadiahnya. Ditunggu ya! Terima kasih untuk GBIPRJ CK7 atas bantuannya sudah melakukan voting di rumah saya. Terima kasih Gembala CK7, Dr. Yanto dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya adalah salah satu jemaat GPDI Marga Mulia. Saya terpapar COVID-19 dan perlu oksigen. Sedangkan kita sudah mencari kemana-mana, tidak ada. Anak saya ke GBI PRJ CK7. Puji Tuhan, di sana mereka memberikan bansos berupa tabung oksigen. Saya bersyukur sekali.
Masih banyak anak-anak Tuhan yang mau memberkati setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih GBI PRJ CK7. Terima kasih. Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara online via Zoom pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dengan usia di bawah 12 tahun dan belum diserahkan kepada Tuhan Yesus, maka dapat mendaftarkan diri secara online di www.gbperj.org/go/penyerahan-anak. Untuk info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. KOM 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada KOM 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online KOM 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan KOM 100 reguler. Daftar sekarang yuk sebelum penuh. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7 华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，诚如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代森林大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒街所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后会到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，CK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我名下的子民，若是祭杯祷告，寻求我的面，传理他们的恶行，我必从天上垂听，
方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家，阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得这成就。我们祷告，让全体这个救助华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球新经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养升空，使他持续被使用，成为第35旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督助牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督助的牧养升空，使我们所有在这个督助的子民配得在上帝的面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这个督助兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督助参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督助华语堂的会友，请举手，领受上帝通过他仆人这个督助牧者的祝福。Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.